Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa bi niyyatil qabul wa husulil ma'mun wa bi niyyatil shifa' min kulli amradi wa bi niyyatil qada'il hawajid dunya wal akhirah وبنا فوز بحسن الخاتمة عند الموت. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu lagi kita insya-Allah pada hari ini, diizinkan Allah Taala untuk berkongsi tentang pembacaan atau perkongsian tentang solat dalam tajuk praktikal solat sempurna daripada guru kita Ustaz Muhadhir Haji Jul Hafizallahu Ta'ala. Hari ini insya-Allah seperti yang dijanjikan semalam, hari ini kita masuk kepada rukun yang ke-9 daripada 13 rukun, iaitu membaca tahiyat akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu hafizallahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fi daraini amin Allahumma amin. Pada yang ada kitab muka surat 107, rukun ke-9 membaca tahiyat akhir. Kemudian membaca tahiyat akhir dengan sempurna. Bacaan tahiyat akhir: at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Yang bermaksud semoga kehormatan, keberkatan dan puji-pujian yang baik untuk Allah. Salam sejahtera untukmu wahai Nabi. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, berserta rahmat Allah serta barakahnya. Salam sejahtera untuk kami dan untuk para hamba Allah. Untuk para hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Ya Allah, rahmatilah penghulu kami Nabi Muhammad dan keluarga penghulu kami Nabi Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberi selawat kepada penghulu kami Nabi Ibrahim dan keluarga penghulu kami Nabi Ibrahim, dan berilah keberkatan kepada penghulu kami Nabi Muhammad dan keluarga penghulu kami Nabi Muhammad, sebagaimana Engkau memberi keberkatan kepada penghulu kami Nabi Ibrahim dan keluarga penghulu kami Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Muslimin, muslimat, sidang penonton yang dirahmati Allah Ta'ala insya-Allah. Jadi itulah pembacaan tahiyat akhir. Yang ini disebutkan selawat Ibrahimiyah, selawat yang paling sempurna. Dalam bab istighfar ada penghulu istighfar, dalam selawat ada penghulu selawat, dan ini disebutkan penghulu selawat adalah selawat Ibrahimiyah. Dalil hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna
yu'allimuna tashahhuda kama yu'allimuna surata fayaqulu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar tasyahud kepada kami seperti mana baginda mengajar kami surah. Lalu baginda berkata, bacalah seperti mana yang kita bacakan tadi, dan itulah maknanya. Ya, ini hadis daripada riwayat Imam Muslim. Bila membaca tasyahud, tasyahud akan dibaca setiap 2 rakaat jika solat itu 2 rakaat atau 3 rakaat atau 4 rakaat. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi kulli rak'ataini tahiyyah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca tahiyat pada setiap 2 rakaat. Syarat-syarat sah membaca tahiyat akhir. Rukun sebelumnya adalah sah membaca dengan bahasa Arab kecuali jika tidak mampu. Ni jika tidak mampu ni, maksud yang tidak mampu ni orang bisu. Kalau tak mampu baca bahasa Arab, maka bahasa Melayu nak baca dalam hati. Membaca semua hurufnya, membaca dengan memelihara tempat keluar huruf, makhraj dan segala saddahnya, yakni baris sabdu. Dilakukan dalam keadaan duduk kecuali jika berlaku keuzuran. Membaca dengan keluar suara. Macam itulah yang tak mampu tu, macam orang yang ada kekurangan. Ini orang bisu. Dan orang pekak, dia nak baca pun kalau dia keluarkan suara dia, maka dia pun tak dengar. Maka hendaklah didengar oleh diri sendiri, hendaklah berturutan tanpa diselangi oleh diam yang lama atau zikir yang lain. Jadi kena belajar baca tasyahud. Dalam tasydid, dalam tahiyat ada 21 tempat. Tasydid macam kita sebutkan pada surah Al-Fatihah ada 14, dalam tahiyat ada 21. Maka kita kena rujuk pada tuan-tuan imam, guru-guru untuk memeriksa bacaan tahiyat kita. Ketiga, membaca tasyahud hendaklah diperlahankan. Hadis daripada Ibnu Mas'ud, beliau berkata, minas sunnati an yakhdash tashahhuda. Termasuk di dalam sunnah Nabi SAW ialah memperlahankan suara ketika membaca tasyahud. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tasydid dalam tahiyat ada 21 tempat. Maka rukun yang ke-10 membaca selawat ke atas Nabi SAW ketika tahiyat akhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Melihat kepentingan membaca selawat kepada Nabi diletakkan dalam rukun solat. Jadi bermakna jika disebutkan rukun, jika tertinggal selawat ke atas Nabi, maka batallah solat. Sebab itu dalam rukun. Jadi sebab itulah memperbanyakkan selawat adalah satu perkara yang sangat-sangat baik. Perbanyak-banyaklah selawat, insya-Allah kita akan dikenali Nabi nanti sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membaca selawat dalam tahiyat akhir. Dalil dari hadis Ibnu Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang menemui kami dan ketika itu kami berada dalam majlis Sa'ad bin Ubadah. Lalu Bashir berkata kepada Nabi, Allah telah menyuruh kami untuk berselawat ke atasmu, wahai Rasulullah. Lalu bagaimanakah kami berselawat ke atasmu? Dia berkata, Rasulullah SAW diam sehingga kami rasa lebih baik dia tidak bertanya kepada baginda. Jadi sebab salah sebab mendengarkan diam, menampakkan diamnya baginda Nabi Muhammad SAW. Begitulah
adab sahabat dengan Nabi. Begitu jugalah adab kita dengan orang alim, dengan para ulama. Tanya sekali dan jangan tanya banyak kali. Tanya sekali. Tanya banyak kali menjadi kurang adab kita untuk berulang-ulang soalan. Bukan orang alim ataupun orang soleh tadi tak dengar, mereka dengar. Cuma adik kalanya untuk nak jawab pada kita, adakah jawapan itu baik buat kita ataupun sudah layak kita mendengar jawapan tu. Kadang-kadang kita tanya melebihi limit pengetahuan kita dan kita pun tak pernah belajar dan kita tidak pernah membaca. Tiba-tiba kita fikir-fikir aja, dengar-dengar, buka YouTube, buka Google apa semua, tiba-tiba nak tanya soalan. Soalan yang bukan pun berkenaan dengan tajuk pembelajaran, pengajian dan sebagainya. Jadi tanyalah soalan tu. Jika orang alim tadi, ulama tadi tak jawab, maka kita hanya diam. Jangan kita komplain lagi lah, diam. Kemudian Rasulullah SAW diam sehingga kami rasa lebih baik dia tidak bertanya kepada baginda. Kemudian Rasulullah SAW berkata, kamu katakanlah, ni yang tadi tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu penambahan kemuliaan pada Nabi. Kita menambah pembacaan Sayyidina. Itu tidak jadi isu. Menambah Sayyidina, tak ada Sayyidina. Bukan pandai-pandai, tidak menghormati pada Nabi SAW. Saya nak mengajak muslimin muslimat sidang penonton yang ada dalam live ini. Pertamanya, dalam bab selawat pada Nabi, dalam bab penambahan tentang Sayyidina, tambah tak tambah, itu bukan menjadi satu isu yang besar. Sebab siapa lagi yang lebih layak dimuliakan? Nabi SAW. Maka menyayangi Nabi, kita tidak mengatakan Nabi itu Tuhan seperti mana umat-umat yang lain mengatakan Nabi Isa itu Tuhan mereka. Tidak. Kita tahu Nabi adalah penyampai pada kesudahan para Nabi adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi persoalan nak tambah atau tidak tambah itu tidak menjadi isu. Kalau kita boleh memuliakan manusia yang biasa, yang hari ini yang bertaraf, yang ada title Datuk Seri, Tan Sri dan sebagainya, kalau kita silap tulis dari segi protokolnya, kita akan ditegur kesilapan. Ini manusia yang biasa dan itu memang menjadi adab memuliakan orang yang diberikan jawatan. Memuliakan, bukan mengampu, tidak. Ini memuliakan. Tetapi apatah lagi yang berhak dipuji ini adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya sebutkan tadi bab mengampu ini begini, dalam hal manusia ini kadang-kadang kita berkawan, saya ambil contoh macam ni lah yang mudah-mudah. A dan B sedang duduk satu meja. Kemudian datang C. Sini kawan pada A dan B. Tiba-tiba C ni terlihat satu orang yang ada bertitle. Maka terus selayaknya dia duduk bersama dengan sahabat-sahabat, maka terus dia berhenti, dia kata saya nak jumpa orang sana, terus duduk di sana. Dan orang di sana pun tidak ada urusan di sini, tapi oleh sebabkan orang itu ada kedudukan dan sebagainya, maka begitulah keadaan. Dan ini satu perkara yang tidak baik dalam bab-bab persahabatan. Jadi meraihkan sahabat yang ada terlebih dahulu. Kalau kita benar ada urusan dengan orang tu, khair, tidak ada masalah. Jadi kita hari ini jangan, bahasa mudah-mudahnya, jangan terlampau mengampu sangat lah. Jangan mengampu sangat. Itu bahasa mudah-mudah lah. Bahasa mudah-mudah. Yang perlu kita hari ini adalah memuji Nabi, berselawat dengan Nabi sebanyak-banyaknya. Sebab yang akan memberi syafaat pada kita nanti adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita membesarkan Nabi, kita banyak membaca selawat pada Nabi SAW, Nabi berikan syafaat kepada kita. Sebab kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika mana berjumpa dengan Nabi, ini disebutkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah oleh Imam At-Tirmizi rahimallahu taala, bagaimana keadaannya nak jumpa Nabi nanti. Sayyidina Anas ini berkhidmat dengan Nabi tapi risau nak jumpa Nabi juga.
Maka Nabi kata, cari aku di 3 tempat. Pertama di mana? Di titian sirat. Keduanya, pertama di mizan, kemudian di titian sirat, dan yang ketiga di telaga Haud. Dan Nabi akan berada di sini. Nabi sibuk menunggu kita. Nabi sibuk menunggu kita. Jadi kita hari ini di dunia kena sibuk berselawat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membesarkan sunnah Nabi, membesarkan syiar Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut apa yang seperti mana Nabi, apa saja yang Allah perintahkan, Nabi akan patuh. Nabi taat dalam bab kemaksiatan, Nabi taat untuk tidak melakukan. Jadi kita kena ikut yang seperti itu, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan berkat kita banyak baca selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pasti kenal umatnya yang banyak berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Kemudian syarat-syarat sah membaca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tahiyat akhir. Sebab lagi satu, contohnya dalam majlis-majlis kuliah di masjid, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kekerapannya para alim-alim ulama, para ustaz-ustaz yang hadir akan menyebutkan tentang sabdaan, tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana adab kita ketika mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada kalanya kita sibuk dengan bercakap, sedangkan sahabat-sahabat Nabi tidak begitu. Mendengar saja perbicaraan nak dibicarakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya akan diam. Dikatakan diam mereka sehinggakan burung boleh duduk, ingatkan itu adalah tunggul kayu ataupun batu boleh duduk diam. Bukan bermakna mendengar daripada ustaz-ustaz, para alim dan ustaz-ustaz yang menyampaikan ilmu, kemudian menyebut hadis Nabi, kita sibuk dengan gadget kita sibuk dengan bersembang, kita sibuk dengan berlunjur kaki. Yang tak duduk kuliah, duduk di luar masjid, sibuk dengan isap rokok. Itu bukannya adab sebagai orang Islam, tidak. Memegang adab yang besar berkenaan dengan sabdaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak minta tolong dengan Nabi, tapi di dunia kita sombong dengan Nabi. Saat kita hidup, kita sombong dengan Nabi. Macam mana kita sombong? Begitulah keadaan. Bila mana disebutkan hadis Nabi, tak mau dengar. Dan mudah pula kita nak katakan hadis ni saya tak pernah dengar. Bila mana saya tak pernah dengar, kita tidak boleh menghukumkan hadis itu tidak benar. Apakah taraf kita untuk mengatakan hadis itu hadis yang sahih, hadis yang sebagainya? Jangan, kita bukan orang yang pakar dalam bab tu, maka terimalah segala hadis itu dengan yang baik, dengan baik. Takut-takut memang benar daripada sabdaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kita beradab dengan sabdaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sayang dengan Nabi, sayang dengan Nabi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala temukan kita, rezekikan kita untuk bermimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini sebelum kita bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syurga nanti. Amin Allahumma amin. Syarat-syarat sah membaca selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tahiyat akhir. Syarat-syaratnya adalah sama dengan syarat-syarat membaca tahiyat akhir. Membaca selawat paling sedikit ialah Allahumma salli ala Muhammad. Ni kalau kita nak jadikan amalan, bacaan selawat yang paling pendek Allahumma salli ala Muhammad. Takkan kita tak mampu untuk membaca sebanyak 1000 kali sehari, membaca lebih dengan kadar Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian faedahnya menambahkan perkataan Sayyidina yang ditaswid. Sunat menambahkan Sayyidina sebelum nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu adab. Adalah adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Fathul Mu'in muka surat 22 disebutkan wala ba'sa bi ziyadati Sayyidina qabla Muhammad. Dan tidak mengapa dengan menambah Sayyidina sebelum menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasydid dalam selawat, kalau yang selawat yang pendek tadilah Allahumma salli ala Muhammad, maka tasydidnya ada 4. Maka dalam muka surat seterusnya membaca selawat ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahiyat akhir
adalah sunat ab'ad. Ini membaca selawat ke atas keluarga Nabi sunat ab'ad. Kita dah tahu perbezaan sunat ab'ad dan sunat hay'ah. Apa dia sunat hay'ah? Manakala membaca selawat Ibrahimiyah dalam tahiyat akhir adalah sunat hay'ah. Jadi janganlah kita fikir, oh ni sunat hay'ah, kita baca yang pendek je lah, Allahumma salli ala Muhammad, cukup. Tak baca-baca untuk keluarga selawat Ibrahimiyah. Tidak, bacalah selengkap-lengkapnya, secukup-cukupnya. Kalau makan, kita nak makan sampai puas. Jadi kalau minum, kita nak minum sampai puas. Kalau kita tidur, kita nak tidur sampai cukup. Jadi kalau kita nak duit pun, kita nak sampai cukup. Jadi kalau kita boleh habiskan masa kita dalam bab yang lain, dalam bab aktiviti malam kita, bersukan dan sebagainya. Hari ini kan ramai orang bersukan waktu malam. Jadi tak salah untuk kita lebih tambah tenaga lagi banyak kita berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma sekarang ni dalam SOP-nya tak boleh. Kemudian rukun yang ke-11, duduk membaca tahiyat akhir. Ni rukun duduk. Ini yang boleh solat duduklah seperti biasa ni. Kalau yang keuzuran, maka syaratnya akan ada cara yang lain. Kemudian duduk ketika membaca tahiyat akhir, selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberi salam. Wajib berkeadaan duduk ketika membaca semua bacaan ini. Wajib berkeadaan duduk ketika membaca semua bacaan ini. Dalil: Nabi SAW melakukannya dalam keadaan duduk dan berterusan melakukannya dalam keadaan duduk seperti yang telah disebutkan oleh beberapa hadis. Sedangkan kita disuruh agar mengikut cara solat baginda dalam hadis sallu kama ra'aitumuni usalli, yakni solatlah kamu seperti kamu melihat aku, yakni Rasulullah SAW bersolat. Ini ada yang kurang macam mana nak cakap, kurang fikirnya lah. Mungkin kalau bahasa mudahnya, kurang akalnya. Dia kata kita solat hari ni, kita ikut siapa? Kita tak pernah nampak Nabi solat. Yang kita buat hari ni, yang nak kata ni salah, tu salah. Jadi tak apa, biarkan dia kat tepi dulu, kita berdoa, maka kita panggil orang lain yang akan bercakap dengan dia nanti, insya-Allah. Ada orang akan bercakap dengan dia, dia akan dengar nanti. Kemudian duduk tawaruk. Ini duduk pada tahiyat akhir, iaitu duduk sebelah punggung dengan menghulurkan kaki kiri ke bawah betis kanan. Ini sunat hay'ah. Kenapa? Sebab tak ramai orang yang boleh duduk pada tahiyat akhir. Yang badan kalau besar, susah. Kaki sakit pun susah, lutut sakit pun susah, macam-macam lah, macam-macam sakit tu susah. Jadi tidak menjadi satu kesalahan bila mana kita melihat orang tak boleh duduk macam tu. Jangan kita menghukum, tidak. Sungguhnya perkara itu sunat dan dia tu ada keuzuran. Dalil daripada Abu Humaid As-Sa'idi bahawa dia menerangkan tentang solat Nabi SAW, lalu berkata, fa ija jalasa fi raq'atil akhiratil qaddama rijlahul yusra wa nasabal ukhra wa qa'ada ala maq'adati. Apabila baginda duduk pada rakaat yang terakhir, baginda mendepankan kakinya yang kiri dan menegakkan kakinya yang kanan, dan baginda duduk di atas pinggulnya. Riwayat Imam Al-Bukhari radhiyallahu an. Ni duduk tahiyat akhir. Ni duduk tahiyat akhir. Bagi yang berkemampuan lah untuk duduk. Dalam hadis lain, Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an mengatakan, hatta idza kanatis sajdatul lati fiha taslim akhara rijlahul yusra wa qa'ada mutawarrikan ala shikkihil aisar. Sehingga ketika sampai pada sujud yang padanya ada salam, baginda menjulurkan kaki kirinya dan duduk tawaruk atas tepi kaki yang kiri. Riwayat Abu Daud. Dan bila keluar itu, kaki itu pun menghadap ke kiblat. Kaki kiri itu
Ni kaki kanan kita macam ni, maka kaki kiri tu terkeluar. Ni kaki kiri, kaki kanan macam ni nak buat. Ni kaki ni terkeluar. Macam ni lah, terkeluar macam ni. Dan ni tegak. Boleh. Syarat-syarat sah duduk membaca tahiyat akhir ialah hendaklah dalam keadaan duduk. Jadi insya-Allah yang tak boleh buat jangan paksalah dipatah pula kaki. Cuma boleh cuba buat. Kemudian meletakkan tangan di atas paha ketika duduk membaca tahiyat awal dan tahiyat akhir dengan meluruskan jari tangan kiri kira-kira berbetulan hujung jari itu dengan kepala lutut. Bukan peluk lutut, hujung lutut. Belum sampai ni kepala lutut, ni kepala lutut kita, ni kepala lutut bukan macam ni, dekat sini dekat sini. Menggenggam jari tangan kanan melainkan jari telunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana jari telunjuk itu akan diangkat sebagai isyarat ketika mengucap ilallah. Ini adalah sunat hay'ah. Ada ditunjukkan dalam buku pada yang ada kitab pada muka surat 144 tentang kedudukan tangan, cara meletakkan tangan. Nanti kita akan tunjuklah cara nak angkat jari itu pada sampai ni nanti insya-Allah. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, inna Rasulullah kana iza fa'ada litashahhudi wa du'a yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra wal yumna ala al-yumna wa aqada salasa wa khamsina wa asyara bi asabi'ihi sababah. Adalah Rasulullah SAW ketika baginda duduk untuk membaca tasyahud, baginda meletakkan tangannya yang kiri di atas paha kiri dan tangannya yang kanan di atas paha kanan dan disimpul, digenggam menjadi bentuk 53 dan diisyaratkan dengan jari telunjuk. Digenggam jadi 53. Macam ni, 53. Nampak tak? 53. Kemudian ketiga bersyahadah dalam tahiyat akhir, ibu jari hendaklah memegang jari tengah. Ni kameraman mana dah hilang ni? Nak tunjuk gambar. Ni. Nampak ni jari tengah ni. Jari ni kat sini. Tengok betul-betul kedudukan jari tu macam mana. Jadi ketika bersyahadat dalam tahiyat akhir, ibu jari hendaklah memegang jari tengah. Dalil kana iza asyara bi asba'ihi wa du'a ibhamah ala isba'ihil wusta. Adalah Nabi SAW ketika menunjukkan dengan telunjuknya, ibu jarinya memegang jari tengah. Boleh juga ibu jari dan jari tengah ditemukan menjadi bulatan. Ibu jari dan jari tengah ditemukan jadi bulatan. Macam ni. Ni. Macam ni pun boleh. Ada bertemu macam ni. Kana yuhalliqu bihima khalaqa. Adalah Nabi SAW kadang-kadang membentuk kedua-dua ibu jari dan jari tengah menjadi bulatan. Ibu jari dan jari tengah menjadi bulatan. Ada yang macam ni, ada yang sebutkan macam ni. Tapi ini kadarnya lah cara Nabi SAW. Pandangan mata ditujukan kepada hujung telunjuk, isyarat telunjuk selepas diangkat dan berkeadaan begitu sehingga salam. Sunat hay'ah. Iaitu ketika membaca tasyahud, bermulanya tangan kita letak di atas kepala lutut.
at-tahiyyatul mubarakatus salawat sampai asyhadu an la ilaha illallah. Yang sebelumnya tadi ni kita pandang tempat sujud sampai kepada perkataan kalau ada bunyi horn tu construction crane. Kalau ada apa dah terganggu, maka tangan tadi tu di atas kepala lutut ni, kemudian at-tahiyyatul mubarak sampai kepada asyhadu an la ilaha illallah. Waktu asyhadu an la ilaha illallah itu mata kita sudah melihat jari telunjuk kita sehingga salam. Itu dapat sunat hay'ah, dapat benda sunat. Hampir ada setiap rakaat ini hampir ada 38 perkara sunat hay'ah. 38 itu pada satu rakaat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembangkan telapak tangan kirinya di atas lutut kirinya dan menggenggam semua jari tangan kanannya dan menunjukkan dengan jari telunjuknya ke kiblat dan mengarahkan pandangannya kepada jari telunjuk. Membaca doa selepas sempurna membaca tahiyat akhir ini adalah sunat hay'ah. Ini membaca doa. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni. Antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ini doa ini pun ada kita baca sewaktu doa dalam solat tahajud. Ya Allah, ampunilah aku terhadap apa yang telah aku dahulukan dan apa yang telah aku akhirkan dan apa yang telah aku rahsiakan dan apa yang aku nyatakan dan apa yang aku boroskan dan apa yang engkau lebih mengetahui daripadaku. Engkaulah yang mendahulukan, engkaulah yang kemudiankan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau. Kemudian dalil daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu an, beliau berkata idza qama ila salati yakunu min akhiri ma yaqul baina tashhadu wa taslim Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ini seperti yang mana tadi kita bacakan tadi. Boleh disambung juga Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Dan ini doa yang tidak ditinggalkan ketiga dan antara doa yang disebutkan mustajab ketiga sebelum memberi salam. Ini doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlulah kita membacanya, berusaha untuk menghafalnya. Kita jangan cepat sangat kata saya tak boleh nak hafal ni. Tahiyat pun saya tak hafal lagi, ni nak hafal. Hafal dulu. InsyaAllah ada masa lagi. Kalau besok pun ditakdirkan Allah Ta'ala untuk kita bertemu dengan Allah Ta'ala, malam ini kita ada masa lagi untuk menghafal. Boleh juga disambung dengan doa yang tadi kita bacakan, kemudian maknanya ya Allah, Allahumma inni, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, daripada azab api neraka. Bila kita memahami ayat ini, kita berlindung daripada Allah daripada azab api neraka, maka perbuatan kita tidak mendekatkan kita kepada neraka. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua daripada azab api neraka. Amin Allahumma amin. Wa azabil qabr, daripada azab kubur. Azab kubur. Allah. Wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah hidup dan mati. Fitnah hidup waktu kita hidup, fitnah mati. Banyaklah perkara-perkara yang kita buat, perkara-perkara yang ini. Sebab itulah waktu kita hidup ni, hati-hatilah dalam bab-bab kita bercakap, dalam bab-bab kita menulis. Sebab itu semua menjadi satu keadaan bila mana kita tak ada nanti. Benda tu nanti akan dinaik-naikkan. Lebih-lebih lagi yang ada yang hari ini dari segi Facebooknya dan sebagainya. Mungkin dulu kita belum menutup aurat, ada gambar-gambar kita yang tidak menutup aurat, dan jangan rajin post lah, maka kita deletekan gambar tu sebelum
kita tak ada nanti, maka gambar itu sudah menjadi tatapan umum nanti. Kemudian dan mati dari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal, daripada fitnah hidup dan mati dan fitnah al-masihid dajjal. Ini fitnah yang paling besar, dan inilah yang dirisaukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga Nabi menyuruh kita menghafal, membaca setiap Khamis malam Jumaat ataupun hari-harilah kita baca 10 ayat awal ataupun 10 ayat akhir suratul Kahfi. Yang paling baik bacalah keseluruhannya ada 110 ayat. Jika tidak, hafallah 10 ayat awal ataupun 10 ayat akhir, menjadikan amalan insya-Allah. Maka dalil hadis daripada Abu Hurairah di mana doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum salam ialah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ini rukun yang ke-12. Kemudian mengucap salam yang pertama. Ini rukun, mengucap salam yang pertama. Dalil hadis daripada Abu Humaid As-Sa'idi, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu an yamini wa an shimali hatta yara bayadha khaddihi salam alaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam ke kanan dan ke kiri baginda sehingga terlihat keputihan pipinya, iaitu Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Jari telunjuk tetap masih lagi diangkat sehingga selesai salam kedua. Tu keadaan tu. Jari itu masih diangkat, kita baca Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Tak perlulah kita sampai Assalamualaikum warahmatullah. Tak. Assalamualaikum warahmatullah. Tu satu. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Ada kan orang bukakan tangan dia. Assalamualaikum warahmatullah, macam ni. Kemudian yang bila ke kiri pula Assalamualaikum warahmatullah. Ni. Kata guru kita Syekh Afifuddin Al-Jailani hafizallahu taala, kalau nampak orang macam ni, kalau boleh pegang tangan dia. Jangan buat macam tu. Kata beliau dalam keadaan dia bergurau, ialah sedang solat macam ni kita nak pegang. Maksudnya kalau boleh nak pegang tu nak pegang. Jangan buat. Hadis daripada Wa'il bin Hujr, inna Nabi kana yusallimu an yamini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa an shimali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya Nabi SAW memberi salam ke kanan dengan menyebutkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ke sebelah kirinya dengan menyebutkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, pembuka solat ialah kebersihan, iaitu kita berwudu. Wa tahrimuhal takbir, kemudian kita bertakbir, iaitu dan yang mengharamkannya daripada berkata-kata adalah takbir. Wa tahliluhal taslim, dan yang menghalalkan ialah untuk berkata-kata adalah salam, iaitu selesai salam tu selesailah salat. Syarat-syarat sah memberi salam membaca dengan alif lam ma'rifah pada assalamualaikum. Tu tak boleh berbunyi macam, kena jelas lah, huruf tu kena jelas. Assalamualaikum. Dia tak boleh jadi as. Jadi kalau as dia jadi huruf sad. Assalamualaikum warahmatullah. Yang paling ni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu lengkaplah kita baca macam tu. Membaca dengan dhamir kaf kidab yang jamak ramainya, contoh alaikum. Dia tak baca assalamualaikum, assalamu alaina, baca assalamualaikum. Dan jemaah tak payahlah jawab waalaikumsalam. Menyambung kalimah assalamualaikum tanpa ada kalimah perkataan lain di antara kedua-dua. Assalam. Kita diam tak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum baru kita pusing. Kemudian datang balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Membaca kedua-dua kalimah ini terus tanpa berhenti. Jika berhenti lebih daripada waktu sekadar untuk menarik nafas lalu mengeluarkannya lagi, maka tidak harus dan hendaklah diulang kembali. Tu. Kadang-kadang susah benda-benda macam ni bila kita nak buat. Bila contohnya yang menjadi ketua pada jemaah, kadang-kadang mungkin ada jemaah yang kurang memahami, maka ketika salam, assalam, maka tuan imam kita kena angin. Macam saya ni lah, kena angin ni. Jadi berhenti sekejap. Maka imam tu ulang balik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan makna sebut salam tu 2 kali, tidak. Tapi nanti jelaskanlah pada jemaah untuk tidak timbul fitnah. Setiap sesuatu dalam solat yang kita rasa ada kesilapan pada diri kita, kemudian kita perbetulkan dari sudut-sudut yang dah kita bicarakan, maka perlu diberitahu pada jemaah untuk jemaah mengambil faham, tidak timbul fitnah. Sebab zaman hari ini mereka tidak tanya terus pada kita, mereka akan tanya pada orang lain, dan orang lain tu pula tak datang pada waktu kejadian tu, tak datang. Jadi macam mana dia nak cerita? Kemudian mengucap salam dalam keadaan menghadap kiblat. Mengucapkan salam, sebab itulah orang yang badan besar ketika duduk tahiyat akhir, kalau sekarang ni kita solat dalam jarak 1 meter, dia boleh terbaring sebelah kiri ni, boleh terjatuh sebelah kiri. Kalau dulu dia boleh bersandar kat badan kita sebelah ni, jadi selamat, dia tak jatuh. Tapi sekarang ni kosong, jadi dia boleh jatuh. Sebab badan besar, nak duduk tahiyat akhir juga, nak duduk tawarruk, yang ni duduk tasyahud akhir itu, mungkin jadi masalah nanti. Kemudian mengucapkan salam dalam keadaan menghadap kiblat, mengucapkan salam dalam keadaan duduk. Salam diniatkan dengan berdoa, hendaklah dilafazkan dengan suara mengucapkan dalam bahasa Arab. Bacaan salam ke kanan dan kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tambah warahmatullahi wabarakatuh pun tak jadi masalah. Maka tasydid dalam salam adalah yang paling pendek, ada 1 saja. Kita dah tahu Al-Fatihah ada 14. Tasyahud yang sehingga kepada selawat Ibrahimiyah ada 21 tasydid. Selawat yang paling pendek Allahumma salli ala Muhammad, maka ada 4. Dan yang paling pendek Assalam, tasydid pada salam ada 1 tanda sabdu, iaitu pada Assalam alif sin, sabdu di atas as. Kemudian memberi salam kedua sebelah kiri, sunat hai'ah. Sunat hai'ah. Jadi memberi salam. Janganlah lepas yang dengar sunat hai'ah ni kita pula tak beri salam sebab sunat. Buatlah, dapat pahala. Hadis daripada Abu Humaid As-Sa'idi, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu an yaminihi wa an shimali hatta yara bayadha khaddihi assalamu alaikum warahmatullah, assalamu alaikum warahmatullah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam ke kanan dan ke kiri sehingga terlihat keputihan pipinya, iaitu dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Maka berpaling ke muka ke kanan ketika memberi salam yang pertama, dan berpaling muka ke kiri ketika memberi salam kedua adalah sunat hai'ah. Kita sakit leher, tak boleh nak pusing. Pusing sini sakit. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau pusing, masalah kan ada orang yang pakai, dah lupalah nama tu, yang collar punya tu. Dulu waktu kerja khidmat di hospital dulu ingat, sekarang tak ingat apa nama tu. Kemudian yang terakhir, dalil hadis daripada Abu Humaid As-Sa'idi, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam ke kanan, yusallimu an yaminihi wa an shimali hatta yara bayadha khaddi, Assalamualaikum warahmatullah. Memberi salam ke kanan, membaca Assalamualaikum warahmatullah, iaitu kemudian Nabi berpaling balik memberi salam ke kiri, Assalamualaikum warahmatullah. Yang terakhir pada malam ini dan selesai bab tentang rukun ke-13, iaitu tertib. Habiskanlah sikit.
Minta maaf muslimin muslimat sedang penonton live. Kita habis sikit je. Rukun ke-13 ini tertib. Tertib ni bukan rukuk, bukan sujud dulu baru rukuk, maknanya ikut turutan rukun. Yang pertama, begitulah bila kita ditanya dengan soalan rukun solat ada berapa? 13. Kita tak boleh jawab. Pertama baca Al-Fatihah, kedua baca selawat, ketiga rukuk. Tak, diikut tertib. Ikut tertib. Kalau sekolah jawab macam tu salah, walaupun jawapan tu semua betul, tapi tidak boleh dikirakan betul, salah sebab tidak mengikut tertib. Sebab dalam 13 tu nanti akan ada satu jawapannya tertib. Macam mana jawapan tu boleh semua betul tetapi tidak mengikut tertib, sedangkan bunyi tertib tu wujud, kataan tertib tu ada, maka kena ikutlah turutannya. Maka tertib iaitu mengerjakan sekalian rukun solat itu satu persatu dengan mendahulukan rukun yang dahulu dan mengemudiankan rukun yang kemudian. Dalil berdasarkan kepada hadis kisah al-musi solatu, yakni orang yang tidak sempurna dalam solatnya. Rasulullah SAW menerangkan kepadanya cara solat yang betul dengan menggunakan perkataan thum yang bermaksud kemudian. Perkataan thum ini menunjukkan melakukan sesuatu pekerjaan atau perbuatan dengan tertib, iaitu setelah suatu pekerjaan atau perbuatan dibuat dengan sempurna. Begitulah adabnya. Begitulah kita hari ini, kalau nak buat satu pekerjaan, siapkan satu dengan sempurna, baru buat yang lain. Tak boleh jadi rojak. Bila jadi rojak, dia boleh jadi pasambur. Pasambur boleh makan. Pun kadang kita pening. Mana satu sayurnya pun kita dah tak tahu dah. Setelah suatu pekerjaan atau perbuatan dibuat dengan sempurna, barulah dilakukan pekerjaan atau perbuatan lain. Selepas itu, di dalam hadis tersebut yang panjang, baginda bersabda, apabila kamu hendak memulakan solat, maka bertakbirlah. Ini rukun. Kemudian bacalah apa-apa yang mudah bagi kamu daripada Al-Quran. Kemudian rukuklah sehingga tenang kamu dalam rukuk. Jadi kita bayangkan Nabi bercakap dengan kita ni macam Nabi bagi tahu ni, nak solat pertama bertakbir, lepas tu baca Al-Fatihah, kemudian baca surah yang mudah bagi kamu, kemudian rukuklah dengan tenang, kemudian angkatlah daripada rukuk sehingga kamu lurus berdiri, kemudian sujudlah sehingga kamu tenang dalam sujud, kemudian angkatlah daripada sujud sehingga kamu tenang duduk, kemudian sujudlah sehingga kamu tenang dalam sujud, kemudian angkatlah daripada sujud sehingga kamu lurus berdiri, kemudian lakukanlah seperti perkara itu dalam solatmu kesemuanya. Ini termasuk dalam bab solat sunat segala-galanya. Itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam Al-Bukhari rahimallahu taala. Kemudian syarat-syarat sah tertib di antara semua rukun solat tanpa mendahulukan rukun yang sepatutnya dikemudiankan. Azabawillahi taufik. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian. InsyaAllah besok diizinkan Allah kita bercerita dalam bab yang terakhir, pencerahan terhadap beberapa perkara khilafiyah tentang solat. Jadi ini saya berkongsi apa yang dituliskan oleh guru kita Ustaz Muhadir Haji Zul Hafizallahu Ta'ala. Minta maaf sebab nak buatkan praktikal solat tu tidak boleh sebab keadaannya tidak berapa mengizinkan. Nanti kamera jadi nak fokus sana fokus ini. Jadi insya-Allah. Jadi itulah sedikit perkongsian. Dan yang terakhir nak berkongsi amalan. Satu saja amalan, tak nak banyak-banyak, satu saja. Cuba hafal. Iaitu dihapuskan dosa dan kesalahan. Sayyidul istighfar, penghulu istighfar. Ini amalan umum seharian. Apa dia? Jangan lupa untuk membaca Sayyidul istighfar paling kurang sekali pada waktu siang dan sekali pada waktu malam. Kerana menurut hadis riwayat Al-Bukhari daripada Sadat bin Aus bahawa Rasulullah SAW mengatakan, sesiapa yang membacanya pada waktu siang dengan yakin dan meninggal siang sebelum malamnya, dia adalah ahli syurga. Dan siapa yang membacanya pada waktu malam dengan yakin dan meninggal malamnya sebelum pagi, dia adalah ahli syurga. Maka di sini dikatakan guru, lebih baik kita baca setiap kali selepas solat.
jadikan amalan. Apa doanya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Aku berada dalam janji untuk mentaatimu sejauh kemampuanku. Aku berlindung kepadamu daripada keburukan yang pernah aku lakukan. Aku mengakui semua nikmat yang telah Engkau berikan dan aku mengakui semua dosa yang pernah aku kerjakan. Oleh itu, ampunilah semua dosaku kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa selain Engkau. Ini mudah-mudahan Allah Ta'ala, kita mohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan semua dosa kita, kerana tidak ada siapa pun yang mampu mengampunkan dosa kita selain daripada Allah Ta'ala. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian, mudah-mudahan menjadi manfaat khususnya buat diri saya dan buat kita semua, insya-Allah. Jadi jangan lupa kita mendoakan untuk pembesar-pembesar negara kita. Dan hari ini alhamdulillah di Jabatan Agama Wilayah telah memberi satu keadaan yang mana kena buat zikir munajat dan sebagainya. Insya-Allah menjadi keyakinan, yakinlah insya-Allah perkara ini akan berkurangan insya-Allah. Hadirkan diri kita dalam zikir, banyakkan beristighfar, banyakkan berselawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir kita baca suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Azza wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.